Hello, hai. Apa kabar semua? Salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi satu kaedah dalam mungkin kita boleh kaitkan dengan matematik, iaitu kalau di sini saya letak tajuk besarnya penukaran unit. So, sebenarnya bila dalam penukaran unit ni terdapat pelbagai kaedah yang kita boleh lakukan. Jadi saya akan tunjukkan beberapa kaedah dan kaedah ketiga ini adalah kaedah yang bila orang biasanya saya akan kongsikan dengan pelajar-pelajar saya sebab saya rasa ia lebih mudah difahami dan mudah dilakukan. Okay. So, saya akan tunjukkan yang simple dulu. Okay, kalau ada mungkin permintaan kita akan tunjukkan yang penukaran unit-unit yang lain lagi lah. So, paling simple adalah dalam penukaran unit panjang. Okay, so normally kalau ini yang saya lihat uh, di Google ataupun memang normally kalau dalam buku rujukan untuk peringkat SPM maupun sekolah menengah, mungkin sekolah rendah pun juga akan menggunakan kaedah ini. Iaitu kalau kilometer pergi ke meter darab 1000, meter ke sentimeter darab 100, sentimeter ke milimeter darab 10. Okay, so daripada nilai unit yang besar, kalau kita tukarkan dia kepada unit yang kecil, so kita kena darab. Okay, manakala kalau unit kecil, kita mau tukarkan dia ke unit yang besar, kita kena bahagi dengan nilai rujukan. Ini adalah dia punya ringkasan lah. Kalau besar ke kecil, kita kena darab dengan nilai rujukan. Saya nilai rujukan yang saya maksudkan di sini adalah yang 1000, 100 dan juga 10. Okay, sebab 1 meter bersama dengan 1 kilometer bersama dengan 1000 meter contohnya. Okay. So ini adalah nilai rujukan ataupun nilai yang kita kena tahu. So 1 kilometer bersama dengan 1000 meter. 1 meter bersama dengan 100 sentimeter. 1 sentimeter bersama dengan 10 milimeter. Okey. Jadi ini adalah nilai saya selalu dalam bahasa saya katakan sebagai nilai rujukan. Okey. So bila kita tahu nilai rujukan ni akan membantu penukaran unit yang tadilah. Okey. Dan juga yang kaedah saya akan tunjukkan. So kalau unit besar ke kecil, kita akan darab. Kalau unit kecil ke besar, kita akan bahagi. Okey. So satu lagi kaedah, ini kalau yang ambil fizik, pelajar-pelajar form 4 yang ambil fizik, mereka belajar akan ada satu topik yang berkaitan dengan prefix ataupun himbuhan. So setiap imbuhan tu sebenarnya dia mewakili satu nilai. Contohnya kilo tadi, untuk imbuhan kilo dia sebenarnya adalah bersamaan dengan 1000 ataupun selalunya ditulis dalam bentuk standard ataupun bentuk piawai iaitu 10 kuasa 3. Okay, so kalau kita boleh ingat nilai imbuhan daripada tera hinggalah ke pico. So normally dia punya dia punya perbezaan dari satu imbuhan ke imbuhan yang lain adalah melibatkan 3 gandaan. Contohnya giga ke tera, kalau anda lihat tera 12 tapi giga 9. Terlepas tu ke mega kurang 3 jadi 6. Hinggalah ke kilo terus kurang 3 jadi 3. Okey, coba desi dengan senti ni saja yang ada bila orang bukan tidak melibatkan gandaan 3. Okay, tapi kalau kita kecualikan desi dengan senti, so mili pun kalau kita lihat gandaan 3, mikro, okay, so negatif 6, negatif 9 dan juga pico negatif 12. Okay, jadi ini juga boleh digunakan untuk penukaran unit. So kita akan tengok contohnya. Okay, so katakanlah kita ada contoh soalan yang mudah kan, untuk memberi yang paling penting adalah kita kena faham kaedah dia. So kita mulakan dengan soalan yang mudah macam ni. Okay, iaitu 5 km kepada
meter. 2.5 meter kepada sentimeter. So yang besar ke kecil kan, dua soalan ni besar ke kecil. Tiba-tiba yang soalan yang ketiga ni milimeter ke meter. So 35 milimeter ke meter. So mari kita lihat macam mana untuk menyelesaikan soalan-soalan yang begini. Okey, so menggunakan kaedah yang pertama iaitu yang biasa diajar di sekolah. Okey, iaitu kalau nilai besar ke kecil, kita akan darab dengan nilai rujukan, kan? So kalau kita tengok di sini, okay, kalau kilometer ke meter kita akan darab 1000. So pelajar-pelajar kena ingatlah, nilai-nilai yang perlu darab tu berapa. Kalau unit ni ke unit itu, berapa yang kena darab. So ini kaedah yang pertama. Okay, so kita masukkan. So 5 darab 1000. So untuk kilometer kepada meter kita kena darab 1000. So 5 darab 1000 dapatlah 5000 meter. Okey. Soalan yang kedua 2.5 meter kepada sentimeter. So meter besar, sentimeter kan unit yang kecil. Okey. So kalau meter kepada sentimeter kita akan darab dia dengan 100. Cuma sayangnya nilai formula ini ataupun kaedah ini biasanya tidak akan dibagi semasa peperiksaan kan. So kita kena ingat. Kalau ada macam ni senanglah. So 2.5 darab dengan 100. So kita akan dapat nilai dalam unit sentimeter. So dapatlah 250 sentimeter. Okey. Kemudian 35 milimeter kepada meter. So kalau kita tengok milimeter kepada meter, so kita akan bahagi dia dengan 10 untuk tukar kepada unit sentimeter dan bahagi lagi dengan 100 supaya daripada sentimeter kepada meter. Okay, so kalau kita tengok sini, so 35 bagi 10, 35 bagi 10 bagi 100. So kita akan dapat unit dalam bentuk meter iaitu bersama dengan 0.035 meter. So ini adalah kaedah yang pertama yang mungkin biasa digunakan di sekolah. Okey. So kaedah yang kedua iaitu kaedah yang ini sebenarnya kalau kita tahu nilai setiap prefix ataupun imbuhan tu sebenarnya kaedah yang senang. Iaitu kita gantikan saja nilai imbuhan tu maksudnya imbuhan tu kepada nilai dia. Macam tadi kalau kita tengok iaitu kalau kilo dia punya nilai adalah bersamaan dengan 1000 ataupun 10 kuasa 3. Okey, so kita gantikan saja K ni dengan nilai dia. So kalau kita unit besar ke kecil iaitu kilometer kepada meter ataupun bila orang daripada ada imbuhan kepada tiada imbuhan. So kita gantikan nilai imbuhan tu dengan dia punya gantikan imbuhan tu dengan nilai dia. So gantikan K ni dengan nilai dia iaitu K adalah 1000. So 5 darab dengan 10 kuasa 3 meter. Iaitu bersamaan juga dengan 5000 meter sebab K nilainya adalah 10 kuasa 3 ataupun 1000 kan juga. Okey. So bagi soalan yang kedua ni iaitu daripada tiada imbuhan kepada kita mau ada imbuhan. So di sini macam tadi nilai besar ke kecil kita darab. So kalau nilai kecil ke besar kita bahagi. So kalau berbeza kalau yang ini. Kalau daripada tiada imbuhan kepada mau ada imbuhan, kita kena bahagi. Kalau daripada ada imbuhan kepada tiada imbuhan, so gantikan saja nilai imbuhan tadi. Iaitu macam soalan yang pertama tadilah. So kita gantikan imbuhan tu dengan nilai dia, dapatlah nilai yang tanpa imbuhan. Okey, so sekarang ni meter. Meter adalah unit SI. Maksudnya itulah dia tidak ada imbuhan kan. Dia ada sebenarnya unit SI. So sekarang ni kita mau tukarkan meter kepada sentimeter. Iaitu sentimeter, so senti itu adalah imbuhan, prefix. So kita akan bahagikan nilai imbuhan tu. So kita tengok. So imbuhan untuk senti nilainya adalah 10 kuasa negatif 2. So apa kita buat adalah
untuk menjadikan meter ni kepada imbuhan, so kita kena bahagi dengan nilai imbuhan, iaitu 10 negatif 2. Itu okey, so ataupun 0.01. So kita akan dapat 250 cm. So ini adalah kaedah yang kedua. Kita tengok lagi satu soalan yang sama, iaitu 35 milimeter kepada meter. Okey, so seperti saya kata tadi sekarang ni milimeter kepada meter. Kalau kita tengok kaedah yang pertama, kalau besar ke kecil kita darab, kecil ke besar kita bahagi. Tapi kalau dalam kaedah kedua ni kita tidak boleh apply. So dia lebih kepada kalau ada imbuhan kepada tiada imbuhan, so kita kena gantikan nilai imbuhan tu. So basically bila kita gantikan dia akan jadi darab. Okey, tapi kalau tiada imbuhan kepada ada imbuhan, iaitu contoh yang soalan kedua tadi, iaitu meter kepada sentimeter. So kita kena bahagikan dengan nilai imbuhan yang kita mau. So kalau tadi nilai imbuhan yang kita mau dalam unit sentimeter, so kena bahagi imbuhan sentimeter. So samalah juga kalau contohnya daripada meter, contohlah tadi soalan tadi 2.5 meter, kita mau tukar dia kepada kilometer ke milimeter ke, kita akan guna konsep yang sama, iaitu kita bahagi dengan nilai imbuhan untuk unit yang kita mau. So kalau macam ni kita guna kaedah yang pertama, maksudnya kita cara menjawabnya sama dengan soalan yang pertama tadi, iaitu kita gantikan saja dengan nilai milimeter, iaitu 10 negatif 3 ataupun 0.01. So M tu digantikan nilainya. Okey, iaitu 35 darab dengan 10 negatif 3. So hilanglah M ataupun mili. So mili itu digantikan dengan nilai dia. So dapatlah 0.035 meter. Okey. So ini adalah dua kaedah yang biasa kita jumpa. So kaedah yang pertama bila kita belajar subjek matematik. Okey, kaedah yang kedua ni kalau yang mungkin ada ambil subjek fizik. So kaedah yang ketiga ni adalah kadang-kadang mungkin orang cakap kaedah darab silang, tapi lebih kurang macam darab silang, tapi ini bukan kaedah darab silang. Saya lebih suka katakan kitaran jawapan mungkin, ataupun kalau saya ajar dengan pelajar-pelajar saya namakan dia sebagai kitar AC. Okey. So, kaedah dia adalah pertama kita kena tulis dahulu dia punya soalan. Okey, 5 km sama dengan berapa meter. So, kedua apa yang kita kena buat adalah tulis nilai rujukan. So, 1 km bersamaan dengan 1000 meter. So, kena pastikan nilai rujukan tu selari dengan nilai yang di atas. So, kalau di atas tu contohnya sekarang ni 5 km. So, yang di bawah tu pun nilai rujukan kita kena start dengan kilometer. So, 1 km bersamaan dengan meter. So, apa yang kita buat? So, kaedahnya adalah yang atas ni akan kita bahagi nilai di bawah dan darab dengan nilai yang di sebelah, maka kita akan dapat jawapan. So 5 km bahagi 1 darab dengan 1000. So abaikan dia punya unit. So 5 bahagi 1 darab dengan 1000. Okey. Ataupun kalau lah kamu mau gunakan unit pun, so 5 km bahagi 1 km, so hilang kilometer, dapatlah 5 kan. So 5 darab dengan 1000 meter, dapatlah 5000 meter. Okey. So inilah namanya kitaran jawapan. So untuk kaedah ni tidak kisahlah kita mau tukar unit yang besar ke kecil ke besar ke, dia punya caranya, kitarannya tetap sama. Okey. Ini contoh yang kedua. So soalan tadi nilai unit besar ke kecil kan. So yang ini pun sama juga, iaitu meter ke sentimeter, iaitu besar ke kecil. So apa yang kita buat, tulis soalannya, kemudian masukkan nilai rujukan
1 meter bersama dengan 10 sentimeter. Betulkah? Salah kan? Sepatutnya 1 meter bersama dengan 100 sentimeter. Okey. Maafkan di sini kena ada pembetulan ni. Okey, 1 meter bersama dengan 100 sentimeter. So apa kita buat? Okey, yang atas bahagi bawah 2.5 bahagi 1. Sekejaplah saya betulkan alang-alang. Okey. So 1 meter bersama dengan 100 sentimeter. So yang di atas bahagi dengan di bawah iaitu 1 meter. Lepas tu apa kita buat? Darab dengan di sebelah. Okey, maka kita akan dapat jawapannya 250 sentimeter. Okey, jawapan yang sama juga dengan kaedah 1 dan juga kaedah 2. Okey. So 35 milimeter kepada meter. So kalau kita guna kaedah pertama tadi iaitu kita akan bahagi, so bila nilai kecil ke besar kita bahagikan. So kalau yang kaedah pertama pula, kalau besar ke kecil kita darab. So yang ini tidak kisah besar ke kecil ke, unit kecil ke besar ke, kita punya kaedah kitarannya tetap sama. Okey, iaitu 35 mm sama dengan berapa meter? Okey, yang kita tahu nilai rujukannya adalah 1000 mm bersama dengan 1 meter. Okey. So apa kita buat? Yang atas bahagi di bawah, darab dengan di sebelah, maka kita akan dapat jawapannya, iaitu 0.035 meter. So, ini adalah kaedah yang bagi saya kita tidak payah mau fikir-fikir, mau ingat ini kalau unit besar ke kecil perlu darab kah ataupun perlu bahagi kah? So, apa yang paling penting adalah kita kena tahu, ingat sahaja nilai rujukannya dan kita tulis macam yang saya tunjukkan tadi, iaitu pastikan kita tulis dulu soalan kita, apa yang kita mau. Lepas tu masukkan nilai rujukan, pastikan nilai rujukan di bawah dengan adalah selari dengan nilai yang kita mau cari di atas. Okey. So start, kalau soalannya start dengan meter, milimeter mau bersama dengan berapa meter, maka rujukan pun kena start dengan milimeter bersama dengan berapa meternya. Okey. So kaedah ini juga sebenarnya kita boleh aplikasikan di dalam bukan sahaja matematik maupun fizik, tapi juga kaedah ini juga kita boleh aplikasikan di dalam subjek kimia, contohnya stoikiometri. Jadi kalau ada permintaan daripada anda, mungkin kalau ada sambutan, saya akan buat lagi satu perkongsian bagaimana menggunakan kaedah kitaran jawapan ataupun kitar S ini di dalam stoikiometri, contohnya perkiraan stoikiometri untuk subjek kimia. Tapi bila kita lihat sebenarnya kitaran jawapan ini, ia juga adalah kita boleh apply dalam kehidupan kita. Dalam kita mencari satu-satu kejayaan ataupun bila orang dalam kita ingin mencapai satu matlamat kita ataupun ingin berjaya di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita kena harus mula dengan banyak memberi, bahagi kan. Kita kena banyak membahagi. So membahagi ataupun memberi ini mungkin maksudnya berkorban lah kan. Kita korban dari segi masa kita, mungkin dari segi kita punya bila orang apa yang kita ingin enjoy untuk mencapai matlamat kita. Okey, dan memberi ataupun membahagi ini, orang ingat bila memberi ini ingat mau bagi duit je kan. Tapi sebenarnya untuk memberi ataupun bersedekah, kita boleh juga bersedekah dengan kita punya tenaga ataupun dengan senyuman. Seorang selalu mengatakan bahawa senyuman itu adalah sedekah. Ataupun juga sebenarnya dengan memberikan kata-kata positif. Sekarang ni kan kita mungkin jarang berjumpa secara face to face dengan kenalan kita ataupun kawan-kawan kita.
So mungkin dengan mengongsikan kata-kata positif di media sosial ataupun uh, bila orang platform-platform yang anda ada, so itu juga adalah salah satu cara untuk kita bila orang menyebarkan kata-kata positif ataupun yang baik. So yang kedua adalah dalam mencapai satu-satu keinginan ataupun matlamat adalah kita kena gandakan usaha tu. Kita sudah memberi, so sekarang ni kita kena menggandakan usaha kita. Maka bila kita memberi, maksudnya kita beramal, dan bila kita menggandakan ataupun bila berusaha, maka sudah pasti anda akan menemui jawapannya. So ini mungkin adalah kitar jawapan seolah-olah bagaimana kitar hidupnya manusia di dunia ini. Tidak pasti, tapi sebagai metafora ataupun gambaran. So itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga kita mungkin berjumpa lagi di perkongsian-perkongsian yang lain sekiranya anda memberi sokongan yang positif kepada saya. Sekian dan terima kasih. Okay, bye.